Assalamualaikum, kami dari C2.4 akan membentangkan House Inspection. Construction Industry Standard CIS-7 atau lebih dikenali sebagai Klasik mula diperkenalkan pada tahun 2006. Semakan pertama CIS-7 ini dilakukan pada tahun 2014 dan semakan seterusnya dibuat pada tahun 2021 iaitu yang kali kedua. Semakan kedua ini mengekalkan penilaian untuk kerja seni bina, kelengkapan M&E asas dan kerja luar tetapi menggugurkan penilaian untuk kerja struktur dan M&E. Penilaian wajaran untuk kerja seni bina, kelengkapan asas M&E dan kerja luaran telah diselaraskan atau pro atas wajar. Seterusnya, lokasi rumah kumpulan 4 yang dipilih adalah Pasapuri, Pahlawan dan Motong Perak iaitu di Ceras Selangor. Jenis hak milik yang dipilih oleh kumpulan 4 adalah hak milik serata. Gambar hadapan rumah yang dikaji. Berikut merupakan floor plan rumah yang dikaji dan 25 penanda yang menunjukkan 25 kecacatan. Seterusnya, 25 kecacatan di rumah iaitu yang pertama, lantai kelihatan kerosakan, pecah dan tidak rata di bilik. Kedua, jubin dan lantai pecah di dapur. Ketiga, warna lantai tidak sama dan tidak rata di bilik. Keempat, permukaan kasar dan terdapat benda asing pada dinding serta cat tidak rata di bilik. Yang kelima, kerosakan kelihatan pada dinding. Cat pada dinding telah pudar, permukaan kasar dan bertumpuk di bilik air. Dinding berlubang dan retak di ruang tamu. Kelihatan retak pada dinding di bilik. Dinding cat tidak sekata dan ada kesan di balkoni. Dinding cat tidak sekata dan ada kesan di dapur. Dinding cat tidak sekata dan ada kesan di bilik air. Dinding cat di bilik tidak sekata dan ada kesan. Pintu bilik tidak berfungsi dan tidak boleh kunci. Pintu bilik tidak berfungsi dan tidak boleh kunci. Pintu beranda tidak berfungsi dan tidak boleh kunci. Pintu bilik kelihatan rosak dan cat tidak sekata. Kecacatan rumah yang seterusnya adalah pintu pagar kelihatan rosak atau tidak boleh dikunci dan cat tidak sekata pada pintu pagar. Seterusnya adalah tingkap tidak dapat berfungsi iaitu tingkap pada ruang tamu. Seterusnya adalah tingkap telah pecah iaitu tingkap pada bilik. Kecacatan yang seterusnya adalah tingkap tidak boleh ditutup iaitu tingkap pada ruang tamu. Seterusnya adalah saluran paip sinki tidak berfungsi iaitu paip pada bilik air. Kecacatan seterusnya ialah saluran paip tersumbat dan tidak berfungsi iaitu paip dapur. Kerosakan alatan bilik air dan tidak berfungsi di bilik air. Plug Swiss tidak berfungsi di bilik air. Dinding retak di bilik. Jubin dan lantai kelihatan rosak dan lantai pecah di bilik. Akta 599 Akta Perlindungan Pengguna 1999 suatu akta untuk mengadakan peruntukan bagi perlindungan pengguna, penubuhan Majlis Penasihat Pengguna Negara dan Tribunal Tuntutan Pengguna dan bagi perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Akta Perlindungan Pengguna 1999 Akta 599 adalah undang-undang Malaysia yang bertujuan untuk melindungi hak-hak pengguna dan memastikan perlindungan yang adil dan saksama terhadap pengguna di Malaysia. Akta ini mengandungi peraturan-peraturan dan perintah-perintah yang perlu dipatuhi oleh pengeluar, pengimport dan penjual barang dan perkhidmatan supaya hak-hak pengguna terpelihara. Akta Pemajuan Perumahan HDA. HDA bertujuan melindungi kepentingan pembelian tanah kediaman dalam pasaran utama daripada pemaju untuk jangka masa tertentu. Jenis kediaman ini terletak di bawah jadual H. Jadual H digunakan untuk penjualan dan pembelian tempat tinggal perumahan di bangunan yang dipecah bahagi yang dihantar di bawah sistem STB seperti pangsa puri, flat atau kondominium. Klausa berkaitan kecacatan perumahan ialah klausa 30 iaitu tempoh liability bangunan. Klausa ini menyatakan bahawa sebarang kecacatan, pengecutan atau kekurangan dalam suatu unit perumahan atau hak tanah bersama yang menjadi ketara kepada pembeli dalam tempoh 18 bulan selepas tarikh penyerahan pemilikan kosong hendaklah diperbaiki dan diperbetulkan oleh penjual dengan kos dan perbelanjaannya sendiri dalam tempoh 30 hari dari penerimaan notis bertulis mengenainya daripada pembeli. Tribunal KPKT terbahagi kepada dua iaitu Tribunal Tuntutan Pembelian Rumah TTPR dan juga Tribunal Pengurusan Strata TPS. Tujuan utama TTPR adalah bagi mendengar dan mengendali tuntutan pembeli rumah dan pengurusan strata secara mudah, murah dan cepat. Antara fungsi utama TTPR adalah sebagai tempat pilihan alternatif bagi menyelesaikan masalah tentang projek perumahan iaitu jual beli antara pembeli rumah dengan pemaju perumahan. Selain itu, ia menjadi perantara untuk menentukan jenis tuntutan dan permasalahan yang berlaku daripada perjanjian jual beli yang dibuat antara pembeli rumah dan pemaju perumahan berdaftar dengan KPKT. Peranan dan fungsi utama Tribunal Pengurusan Strata. 1. Menjaga keadilan dan penyelesaian pertikaian pengurusan strata di Malaysia. 2.
mendengar dan menentukan apa-apa tuntutan yang diperuntukkan dalam bahagian 1 jadual keempat Akta 757. 3. Menentukan had masa dalam melaksanakan tindakan mahkamah terhadap pemilik unit serata yang melanggar undang-undang atau keputusan TPS. 4. Mempunyai kuasa untuk memantau tindakan pengurusan strata termasuk pengurusan pemilik dan penghuni, penggunaan dana pengurusan, pemeliharaan bangunan dan lain.